Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam musim ketiga Kelentang Kelentung. Okey, selamat datang selamat berhujung minggu. Kita dah tak sabar ni kembali Kelentang Kelentung Warisan tau. Kita tukar dia punya title warisan, untuk musim ketiga ini kerana apa? Kita nak masak semua resipi-resipi warisan. Lauk pauk dan juga kuih-muih warisan. Dan tengok ni, segala ulam kat Gilang kita dapatkan. Macam-macam ni kita dah bawa ke dalam dapur kita ni. Sebenarnya minggu ni kita nak siapkan 3 resepi warisan. Yang pertama resepi ibu saya iaitu opor nangka. Dan resepi ibu saya onde-onde keledek. Dan ini dia yang kita akan masak di dapur kita sendiri ni adalah botok-botok ikan tenggiri. Itu dia. Kita nak ucapkan pertama sekali nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Suhana yang ada di dalam rumah kita di sekarang ni. Memberi pasal kita apa? Guidance kata orang support dan support. Dia memimpin kita nak masak warisan. Beliau. Saya tengok bukan saya seram pasal apa hari ni. Saya tengok banyak sangat benda kat sini. Jadi saya bilang Kak Suhana jangan balik. Kalau kita salah, kalau warisan salah. Benda ni je saya dah tak tahu apa benda ni. Apa benda ni? Kantan lah. Bunga kantan. Bunga kantan. Bunga kantan. Pasal kita takut tak bisa salah sebut. Pasal ni warisan kita. Ingat warisan kita. Kita ada segala daun sini pun kata Kak Suhana tak cukup. Sebenarnya ada 13 Jadi jangan ke mana-mana, like and share dulu cepat-cepat, bilang semua family suruh tengok Kelentang Kelentung Warisan kali ini musim ketiga. Semua masakan warisan. Kerana apa? Ingat tak tempoh hari kita dah umumkan kita nak buat buku resepi Kelentang Kelentung Warisan. Anda hanya perlu ke link ini. Okey, link ini akan membawa anda ke crowdfunding projek kita. Dan tu pembikinan buku ini kita perlukan bantuan anda. Bagi mereka yang menyumbang, okey, anda lihat keterangan tu, anda menyumbang, anda boleh dapatkan buku ini dahulu. Okey, jadi kira macam reserve lah. You reserve the book. Dah pre-order lah. Pre-order buku ni. Jadi dah siap kita berikan anda. Tapi yang lain boleh order selepas buku ni siap juga. Kita akan insya-Allah kita nak siapkan dalam beberapa bulan ini. Anggaplah ini sebagai projek masyarakat kita untuk melestarikan, mengekalkan, mengabadikan resepi-resepi warisan dalam satu buku. Betul. Jadi kita dalam buku ni insya-Allah dalam 50 resepi gitu. Nanti ada buku kedua 50 lagi. Jadi Kak Suhana dah kasih kita resepi macam-macam ni. Jadi kalau anda nak kasih kita resepi pun boleh sila hantar kepada kita, nanti kita masukkan ke dalam dan kredit anda di dalam itulah. Maksud kami untuk mengekalkan resepi ini dari satu generasi ke satu generasi. Macam generasi saya, kalau saya tak dapatkan daripada ibu saya, mak dan juga macam orang macam Kak Suhana, dia hilang begitu saja. Kita akan masak. Betul lah. Jadi kita harap hotel, restoran. Kita nak abadikan insya-Allah. Resepi ini. Jadi kita tahu, orang-orang macam saya tahulah bunga kantan ni. Saya ingat ni macam cheerleader punya benda ni. Drumstick. Jadi kita akan belajar dan kita juga baru nak belajar. Kita bukan expert ni. Ini botok-botok adalah resepi Kak Suhana yang kami diberitahu digunakan oleh restoran-restoran Indonesia lah yang sangat kencang-kencang Jadi anda tahu ni resepi-resepi yang boleh bawa pergi kedai punya. Ini dia bahan-bahannya. Kita ada terangkan bahan-bahannya dulu. Okey, nanti dulu The first part kita kena blender. Ada serai, cili padi, bawang merah, ada cili kering, ada buah keras yang telah kita rendam dengan air panas. Buah keras ni tadi Kak Suhana bilang sebenarnya dia buah keras tapi dia dah dilembutkan. Rendam dalam air panas. Ada santan, garam, ada stok dan kita punya rempah ratus ni memang sudah disangar dan sebenarnya dah di blender. Jadi kita yang working woman, kita takkan kita nak sangar kan? Kita beli dah powder form lah, dah paket Jadi kita akan masukkan semua dalam blender. So the first part kita blender dulu, lepas tu kita akan tumis. Dan itu tadi rempah ratus kita untuk kita tak nak terangkan apa rempah-rempah ni. Rempah ratusnya adalah jintan manis, jintan putih, serbuk ketumbar, lada hitam, lada putih. Dan kita gunakan ikan tenggiri hari ini. Tapi kalau macam awak bendera boyan. Saya ikan tongkol boleh. Boleh. Lagi apa ikan yang boleh? Ikan salmon. Apa lagi? Kata Kak Suhana, ikan salmon boleh. Gunakan udang besar pun boleh. Kalau anda suka udang, sotong pun boleh. Dan telur masin yang dikupas.
ikan Nemo je tak boleh? Telur ikan pun boleh. Kalau saya dapat telur ikan, saya nak gunakan. Tenggiri lah. Telur ikan tenggiri. Memang saya suka telur ikan. Okey. Sekarang abang saya masuk. Nanti dulu, yang ini you dah explain belum? Daun-daun ni. Daun ni ada daun pucuk ubi. Ni semua untuk kita kukus dalam daun pisang. Okey, bukan untuk kita buat apa-apa dalam blender tu So ada daun pucuk ubi, ada daun kesum. Daun kesum. Ya. Mau ini untuk asam pedas pun kita gunakan daun kesum. Wah. Dengan kesum. Daun lauk asam rebus saya gunakan wangi, juga. Kalau ada namakan anak kesum, wangi agak anak tu. Dan juga tadi daun apa tu? Banyak daun brinjal daun penganga pengaga. Apa? Pengaga. Pengaga? Apa aku cakap tadi? Penganga. Kau yang tenganga dengar. Kan? Habis tu ada satu apa ni tadi buah belimbing. Ni, daun belimbing. Berinjal lah. Bukan belimbing lah. Belimbing ke belinjau? Belinjau. Kan pakai sembarang. Nasib baik dia ada sini. Belinjau. Dengar So daunnya belinjau. ada. Ini boleh beli kat Gilang kan? Ada tengok. Cute kan? Kat Gilang dia orang, kita punya kaki tangan beli tau. Kita punya kru. So dia orang pun belajar apa daun nak beli. Bagus. Orang tak kita tahu. Okey, jadi sekarang apa dia step-step dia ni? Step pertama kita blender apa? Blender semua ni. Ini yang kita dah siapkan untuk blend. Tak payah potong ke apa? Tak payah. Ini dah potong. Dah masukkan semua. Jangan masukkan ni dulu. Masukkan bahan-bahan yang daun apa tu? Serai, ada cili padi 10 tangkai. Semua sekali. Ini nak kena buang dia punya ni Yes, ada cili kering. Nak potong tak? Potong kan bagus. Tak pasal akan blender apa semua. Oh, okey. Potong tak? Tengok Kak Suhana dah signal potong. Apa dah? Okey. Nasib baik dia ada kat sini. Ni potong kecil-kecil ke potong besar-besar ni? Macam biasa, hiris. Nanti saya buka tangkai ni. You just iris. Tu kasar pun boleh lah, nanti masuk juga. Yalah, masuk jugalah. Kalau tidak, you nak kena patah-patahkan kan? Cili padi tak payah. Kan? Bawang dia dengan bawang putih. Lah. Tak payah. Ini. Yes, faham. Tengok, terperanjat saya suara dia keluar. Tak apa. Okey, saya akan masuk. Sebenarnya so, cili padi masukkan semua. Yang bawang besar ni besar sangat. Yalah, besar sangat. So, potong lah. In the end kan kita blend. Okey. Ini pun you iris ni. Boleh Ini pun you iris pokras. Ini pun dah lembut ni, cili dah direndam. Lembut juga pokras ni. Halia. Okey, sebenarnya saya segan bila ada orang tukang masak yang... Dia segan awak sekarang. Sekarang saya segan. Saya tak boleh tengok muka dia sebenarnya. Pasal dia dah tahu kita akan buat kesilapan macam ini. Kesilapan yang salah dari segi undang-undang. Okey. Santan pun ada santan. Botok-botok ni kan, actually dia punya, saya tengok rempah ratus dia bukan memang banyak lagi. Saya dah pening sebenarnya. Pasal tu bila kita makan benda kukusan, dia mesti banyak bahan baru sedap. Ini apa kau taruh? Oh, santan. Santan berapa banyak? Satu kotak je? Tak, less. Kita akan taruh sukatannya dalam resepi kan. Ini semua dah siapkan bang. Okey, betul. So sekarang semuanya sekali Okey, masukkan semua rempah ratus. Rempah kari ikan tadi. Jangan lupa itu yang buat tau. Okey, kunyit. Lada putih. Lajunya kau buat. Okey. Okey, semua sekali masuk masuk. Nak taruh air sikit tak? Try. Bang. Okey. Blender kan? Boleh Bismillah. Awak blender dulu. Okey tak? Air. Boleh? Tok air lagi. Yap. Tadi juga kita gunakan perasa nanti yang disarankan Kak. Perasa? Nanti kita akan tunjukkan. Beritahu lah. Okey. Ni baru betul. Okey, aku tengok blender ni dia macam sesak. Pasal banyak sangat rempah. Itulah, kita kacau lah sikit. Okey, nanti nak cakap sikit. Ini ni Kak Suhana kasih kita. Thank you Kak Suhana. Dia kasih kita satu set dah. Memang kita nak bawa pergi Singapura. Okey, so dah saya nak buka, nak tengok, nak kacau lah sikit ni. Okey, so dia punya tekstur macam ini Saya kacau nak sikit. Nak kena lagi halus daripada ni. Halus lah, lumat Okey, jom. Okey, so lagi sikit Saya nak panaskannya nak. Mak, saya dah longgar pula.
Pelan-pelan kita bertaruh. Ni siapa punya? Kita punya. Kita punya lah. Memang untuk bahan-bahan ni tak pernah pakai. Pasal tu dia kekok. Ha? Wah. Okey. Bang, kita nak tumis ni, okey? Saya panaskan minyak. Oh. Pekat lah. Wow, very flavorful. Mesti terbatuk tau. Tak pula. Tak. Dia okey. Dia bukan batuk-batuk, dia botok-botok. Tu sebab saya tak batuk. Okay. Sempat buat lawak Habis kau tanya? Memang bau dia je dah betul. Okey, so letak. Mak saya cakap tunggu kasih panas, betul tak? Biar panas ni lah. Nanti abang masukkan pelan-pelan, jangan kecil lah. Okey, satu je yang saya perhatikan, masakan warisan, masakan orang lama-lama. Dia punya rempah ratus, diorang tak lokek. Ya. Diorang kasih banyak gitu. Jadi, pasal apa yang kita tahu macam saya dulu sampai sehari ni kan, saya makan, sedap lah, sedap. Tapi tak tahu kenapa, rupanya rempah banyak dia betul, bukan main banyak. Tengok lah tadi berapa banyak dia dah campur. Ulam ni dah masuk nanti lagi bau kan. Bau dia. Okey. So dah boleh masukkan belum ni? Dah boleh. Dah panas. Dah boleh ya? Bismillah, ya Allah, janganlah terpercik. Pelan-pelan. Okey. Wow. Bau dia je. Bau dia. Masya-Allah. Kejap. Banyak lagi ni. Jangan waste Jangan membazir. Boleh campur air tak? Jangan. Sikit boleh kalau nak keluarkan Abang nak keluarkan. Boleh. Tapi banyak. Kadang-kadang aku nampak mami dia taruh air kat blender. Dia taruh air sikit. Boleh abang. Sikit aja kalau nak keluarkan dia abang. Tak payah lah. Boleh korek lah. Okey. Okey. InsyaAllah. Jadi bab ulam-mengulam ni bila kita nak kukus. Sekarang kita settlekan dia punya paste. Dia punya rempah ratus ni. Okey. Wah, best Saya semenjak masuk campur dalam bukan belajar, masuk campur dalam urusan dapur ni, saya suka tengok orang masak. Dulu saya tak dikenalkan kan dengan ini kan. Kau tak ambil kisah. Bukan tak ambil kisah. Okey, ni saya nak cakap sikit. Orang semua cakap saya tak tahu apa makna tumis lah, apa masa ni. Memang saya tak tahu. Kerana apa? Dulu setiap sekali saya nak masuk dapur, mak saya cakap jangan, pergi belajar. Mak saya suruh saya belajar. Jadi nak salahkan mak awak pula. Saya tak salahkan dia. Dia suruh nak on stove pun dia tak tahu. Macam mana Linda? Macam nak tekan? Tapi alhamdulillah dah ada perubahan sejak kelantung. Sekarang lagi dah belajar resipi warisan ni bukan senang ni. Saya ingin ambil tahu sekarang Saya sukalah. Daripada tak tahu kita jadi tahu. Ini makan dengan nasi putih settle jangan tak payah nak order lauk-lauk lain. Kan? Pasal tengok dah ada daun, dia punya sayur-sayuran dah banyak ni. Okey, betul. Okey, saya sekarang kecilkan api. Okey. Sedap sih bau dia. Ini je dah sedap macam mana ni? Okey, dah siap ni sekejap lagi. Ni saya nak cakap sikit tentang kita punya ikan. Ikan tenggiri yang telah dipotong ni. Kata Kak Sohana, kalau selalunya kita akan bungkuskan dengan rempah ratus dan ulam. Okay. Tapi dia kata kalau nak extra special rasa ikan kita ni, kita harus marinate ataupun taruh rempah yang berbeza sikit untuk apa tu? Pasal apa? Kalau tidak, kita harapkan kukusan punya rasa tu untuk resap kan. Tapi dia tak ada marination. Tak cukup. So kalau nak lagi bagus. So nak tunjukkan ke apa? Kita dah marinate marination dia. Saya kecilkan api sikit. Okey. Abang tolong stir. Ini mesti stir all the way Kak? Kita kacau. Nanti dia all the way Okey. Okey, ini dia. Kita dah sebenarnya siapkan tadi santan, garam dan juga halia dan bawang putih. Okey, kata Kak Suhana kalau kita boleh biar dia resap 1 jam lebih dan lebih lama lagi sedap. Lepas tu baru kita bungkus dengan rempah ratus dan ulam. Jadi ini adalah satu tips yang kita nak menyedapkan lagi kita punya protein yang kita gunakan lah dalam kita punya botok-botok. Okey. Satu lagi yang dikatakan saya nak campur Kak Suhana kata sebenarnya dia punya daun-daun ni semua ni dia ada 13 macam. Itu yang kira complete, itu kira complete set lah. Complete set. Tapi sekarang kadang-kadang nak dapat 13 susah kan. Jadi kita dapat dalam 5 ke 6 ni. 5 6. Okey. Jadi tak cukup. Tapi kita akan taruhkan senarai semua ke 13 daun. Okey, dalam ulam dalam kita punya resepi.
Okay, jadi saya nak bezakan juga. Saya nak taruh yang ada, saya nak taruh marinade, ada yang saya tak nak taruh. Kita tengok, okey? Boleh gitu. Dan kita biarkan ke tepi sebelum kita teruskan kita punya kukusan. Ya. Okey, saya nak masukkan garam, gula, cube ikan bilis. Okey? Ni baru taruh all berasa. Nanti abang kena rasa tau. Dan kita tahu cukup tak. Kalau tak, you dah kukus, dah tak boleh repair. Okay? Tak, sekarang apa? Sabarlah, saya ambilkan sudu. Seram aku nak rasa benda ni. Rasalah. Mestilah rasa sebelum. Pasal dia ada cili padi. Okey, tak apa. Saya try. Yang takut, insya-Allah. Bismillah. Okey apa? Wah. Power boleh nampak. Pergi ambil air. Sedap. Sedap, tetapi dia pedas sedikit. Syok pasal ada cili padi lah. Tapi taklah pedas sangat bang. Pedas. Okey, minum air. Okey bang, sekarang saya nak tumis lagi sikit. Dan kita biarkan ikan tenggiri tu resap. Okey, the marination yang extra special. Sebenarnya berapa lama ni? Kata Kak Suhana lagi banyak, lama, bagus. Berapa jam, 2-3 jam kalau kita ada masa, kita porapkan dulu, okey? Lepas tu kita akan kukus nanti. Tapi sebelum tu saya nak memperkenalkan resepi onde-onde keledek oleh mami saya yang saya rasa tip top kerana anak-anak saya suka sangat dan juga bapa budak ni pun suka. Silakan. Okay, kali ini Haslinda dan Mami akan buat onde-onde cara Mami lah. Okay, so again, saya suka Mami punya onde-onde je. Kita gunakan keledek dan juga gula melaka dia mesti banyak. Okay, Mai, sekarang kita nak buat apa dulu? Kita nak kukus dulu. Dah, ni kukus dulu. Kelapanya dengan garam. Tahan lama lah kelapa dia tidak kalau nasi. Dikukus. Itu adalah tip So kita kukus berapa lama, Mak? 10 minit itu cukup. Cukup. Gini. Ada aduk. Dengan daun pisang yang wangi Jadi kita masukkan aja dalam kukusan Ya, masuk satu aja. set ni. Okey, saya akan masukkan. Kita dah panaskan kukusan tadi. Jadi kita terus masuk aje dah. Jadi sementara kita menunggu kukusan yang kelapa tadi, kita buat dia punya tepung lah kan. Ya. Jadi kita menggunakan keledek. Ini yang powerkan dia Bukan saja tepung pulut. Ya, Jadi dengan saya dah rebus Kita dah rebus. Dah rebus. Terlecekkan. Ini manis ni. Tak payah buat apa-apa dah sedap. Dah sedap. Keledek. Sekarang you gunakan tangan lepas ni. Okey. Jadi saya nak gunakan tangan. Ini kalau kita nampak macam dia punya kulit ke apa kulit, kita buang tepikan Tadi tak Jadi dia smooth. Tepung pulut berapa mah? Ni satu mangkuk ni. Satu cup tu Kasih gaul rata. Okey. Gaul rata keledek dan tepung pulut. Keledek dia besar juga tadi Besar. Jadi ada sukatan dia juga. Lebih kurang lah. Yang gula melaka tu apa yang Mami buat? Mami hancurkan. Itu rupanya Asalnya gitu. gini. Pakai pisau. Pisau kikis. Okey. Okey. Jadi macam kata Mami, kalau ada gintilan gini kita harus kasih rata. Jadi makan masa. Kita nak pakai pewarna ke nak warna asal? Kita boleh buat dua. Tengok macam mana. Okay, boleh. Tapi kalau yang baiknya sekarang kita taruh warna, kita buat keputusan Okeylah, kita taruh pewarna lah. Onde ni selalu kita tengok warna hijau kan. Dan juga sedikit garam di sini. Garam oi. I didn't know that. Sedikit Sini tak ada garam pula mah. Tepung pulut ni. Nanti kita gaul dalam ngantuk ni masuklah. Masuk juga Yalah, kau tak ada Air rasa. ni pun Mami tak ada suka. Kita akan campur dia sedikit demi sedikit sampai jadi satu dough yang kita boleh genggam. bentuk. Mami tuangkan lah. Ini gaul. Tengah okey je. Okey. Cantik kan warna hijau. Okey. Lengur juga exercise shoulder muscles. Lengur betul tak pedek. Ya, betul lah. Jadi diri better. My granddaughter like Kasrina suka kuih onde-onde. Actually Kisina pun suka. Suka Dia kalau ada gula melaka je dia dah tahu mesti sedap. Dah boleh digenggam dan dibentuk. Cubalah bentuk satu bulat. Okey. Kecil Kecil je, jangan besar-besar. Ini besar tak? Nak lagi lebar lagi lebar. Jadi taruh nanti dia tak Banyak. Lagi? dah ni dah cukup. Oh, okey, lebarkan. Dia dibesarkan, dilebarkan. Kita taruh gula melaka. Kalau gula melaka sikit kedekut macam lah. Geram kan kita kalau makan tak cukup gula melaka dia. Boleh? Much? Dah. Sudahlah. Macam mana nak cover supaya dia jangan terkeluar-keluar. Entah. Supaya dia jangan pecah. Ini temukan. Oh, ditemukan.
Macam kuih bom yang kemarin. Betul. Jadi sekarang dah tutup semua. You have to make it run again. Last baru taruh kelapa yang dikukus tadi lah. Nanti Mami tunjuk. Ini nak kena kukus juga Ini rebus. Ini rebus. Kita gunakan yang air rebus. Kukus tu buat rebus. Okay, tak cantik besar sangat Buat lagi satu. Jangan besar sangat. Okay. Ini nampak ni macam ni tak bagus. Okay. Once you boil them, semua pecah. Oh, nanti dia tak elok lah. Jadi ini kalau kita dah biasa buat, cepatlah Tak biasa ni yang lambat sikit lah. Tak apalah. Mula-mula kena belajar lah kan. Part ni yang macam ini the size too big. What do you think? Selalu kecil-kecil lah kan. Comel mah. Yalah, itu besar tu. Ini besar ke dah abang ni dah badak berendam balik Tak tahu mana satu badak berendam. Mana satu kelepon. Ini orang Indonesia cakap kelepon. Macam yang tempat-tempat yang tebal tu Linda. Nipiskan lagi. Kasih dia thinner lagi. Okey, Mami buat pelan-pelan. Linda angkat kelapa dah lebih 10 minit. Itu buka tutup periuk tu. Ini kita boleh rebus dulu. Nakkan tutup dulu api Jangan sayang. Tak panas ni. Ambil. Dia ini Linda nak rebus di bawah periuk yang bawah tu ada air mendidih. You masukkan yang ada 5 biji ada sini. Okey, tak apa. Kita rebus undi-undi ni. Jadi healthy actually rebus steam, kukus. Kukus. Healthy lah. Saya tutup dulu. Kelapa kita. Okey, nanti kita buat lagi banyak sikit, nanti campur balik kat sini. Okey, kalau Mami pastikan undi dia tu terapung. Belum sikit lagi. Semua nak kena terapung Tak, mana dah terapung angkat dulu. Jangan lama kan dia pecah. Oh, I see. Cannot lah. Tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama. Golek-golek, taruh dalam satu plate. Lagi satu ada tu dia. Ada. Ada. Okey. Boleh tak? Duduklah. Boleh. Okey. Jadi? Alhamdulillah. Wow, perfect lah kalau dah taruh kelapa dia. Perfect Dia punya kecacatan dah ditutup. Dah jadi onde-onde keledek Mami. Tada! Kita punya onde-onde. Dah diselaputi kelapa. Memang betul Mami cakap, tak nampak cacat cili. Yang penting sedap, betul tak Bang? Betul. Okey, mari kita cuba. Aku tadi dah cuba nak cuba lagi. Saya nak ni macam terkeluar dia punya gula melaka ni. Banyak. Sedap. The kulit is really nice. Because ada keledek, jadi tak dia punya yang adunan ni, dia ada rasa yang enak. Enak betul. Yes. Jadi walaupun gula ada mungkin kalau tersikit ke apa, dia still delicious. Sedap sangat. Yeah. Jadi cubalah resepi mak saya, Mami, onde-onde. Senang Selama ni kita tahu makan je order. InsyaAllah saya buatkan Mami lah lain kali. Buatkan. Cubalah onde-onde Mami, okey? Saya nak lihat Mama. Itu dia Mami punya onde-onde. Onde-onde Mami ni bila kita kasih dengan anak-anak kita, diorang cakap, sedap lah macam kek onde-onde. Sebenarnya kek onde-onde tu macam kuih ni. Jadi bagus kita kasih anak-anak kita, tunjukkan mereka kuih asli warisan kita ni. Dan hari tu kita makan banyak dengan pasal dia comel kan. Comel yang makan banyak rasa jadi sedap. tak salah lah kalau you nak makan sekaligus 5. Kita gunakan keledek, dia punya adunan tu lembut. Jadi rasa keledek dia bukan saja tepung Jadi tambahlah keledek kepada undi-undi anda. Betul. Terima kasih Mami kerana tunjukkan kita. Sekarang okey. Sekarang Mami cakap buat sendiri, jangan order lagi InsyaAllah kita cuba. Okey, jadi sekarang kita nak bungkus dia dah masak ni, botol-botol. Kita nak bungkus jadi dia macam ini. Okey. Ni dia bungkusan dia. InsyaAllah kita cuba. InsyaAllah dia dah tunjukkan saya. Jadi saya sudah diijazahkan dengan bungkus botol-botol ni. Saya nak cuba depan kamera ni. Okey? Okey bang, cuba Okey, kita cuba. So sementara tu daun pisang kita Linda ada boleh ulam-ulam. potong
Okay. Kan saya 2 keping Abang jangan lupa ini. kena taruh ulang-ulang Ini apa dulu ni, cili padi? as the base, you know. Saya tahu. I know what you mean. Okay. Nanti dulu. Nanti dah you potong potongkan lah. ni. Dah ada. Tak tunjukkan diorang potong. Nantilah lagi satu set. Sekarang satu set. fokus dulu. Okay. So sekarang saya nak bungkus. Perkara kecil You kasih I daun-daun tu semua. Jadi saya aturkan. Serba-serbilah. Okay? So dia punya, daun jadi selasih, saya perhatikan daun pasal apa. kesum. Saya tengok Kak Suhana buat, dia macam simple. Dia atur dia punya Saya daun-daun baru semua base. perhatikan Ambil dan- yang besar sikit boleh tak? Dia punya base mesti nanti besar. Kita sebenarnya lauk ni, lauk buntut-buntut ikan ni macam one dish wonder Anda tak perlu lauk lain kerana dari ikan, protein, Betul. sayur-sayuran adalah fiber. Jadi kalau aku malas masak, korang makan nasi ni je lah dia. Tapi sebenarnya kau tengok dia punya titik bengik. Okey, aku sebenarnya tak tahu apa yang kau cakapkan. Aku sedang concentrate nak buat benda ni. Nanti tak cukup. Nanti dulu daun pengaga tadi. Okey, silakan Kejap. lagi. Kita jangan lokik daun-daun. Jangan okey buat dah semua ni campur. Kita dah ada daun dia apa. Tu dia. Tadi Sujmi nak kena potong-potong. Saya cakap ini semua akan kecut bila kita kukus. Saya tahu saya suka. Tak ada aku memandai. Okey, so sekarang nanti dulu. Ni dah okey dah okey. Kita ada 2 macam ikan yang telah di-marinate option yang kalau anda ada masa rajin dan mau kelas punya yang paling tip top. Nanti kau jangan fast forward benda ni. Dia belum lagi. Dia nak kena atas ni. Okey. Apalah, tadi kau tak pay attention. Kita taruh sosnya. Ini macam ni. Okey. Jangan lokik dia punya ni. Okeylah, yelah aku tahu. Saya dah boleh bayangkan ni dengan nasi panas-panas ni, nasi putih. Ini. Okey. Sujmi bagus nanti aku nak jeleng. Okey tak? Okey. Tak ada guru, maha guru di situ. Jangan main-main salah. Di sini dia ada guru. Dia tengah berdiri dengan dengan gelang dia 500 gram. 5 gram. 5 kg. Apa aje? Okey, tengok. Ini dia ikan tenggiri. Tengok dia. Okey, siapa yang terlepas tadi kita dah cakap boleh pakai gunakan ikan sama, ikan tongkol, apa saja udang ikan besar, sotong, telur ikan, telur masin yang dikupas kulit. Tengok ni fokus kat sini, fokus kat sini. Atas dan bawah. Dia double, dia macam burger. Awesome. Tengok. Abang buat rapi Teruskan buat je lah, tak payah saya buat. Dah okey tak? Cukup okey. Lepas tu kita tutup dengan daun ni pasal dia ada aurat kan. Jadi kita tutup. Ini semua kasih wangi tau bila kita kukus. Kita dah on kukusan Jangan lupa dah cantik sekali kukusan tau. Dah kena tunggu lagi. Okey. So ini part yang susah. Sorry. Sorry. Ini tak payah sini. Siapa tak suka pedas, takut dengan cili api seperti Sujmi tak payahlah. Tak payah. Tapi saya nak. Untuk anda kita nanti letak. Nanti buat satu without. Dengan bunga kantan. Okey, so bunga kantan ni masukkan tengah. Dah cukup, jangan banyak. Dua. Banyaknya. Dah. Okey, ini untuk bau okey, so sekarang. Tapi ini semua boleh makan apa? Nanti dulu. So sekarang saya nak tunjukkan bungkusnya macam mana Cuba lihat dengan baik. Okey? Kau jangan streskan aku. Aku saja. Kau jangan streskan aku. Okey, nanti dulu Bismillah. Satu okey, ni pun so tengok dia nak kena. You boleh ambil satu daun lagi tak? I nak taruh bawah. Yang besar. Yang besar sikit. Tak jangan besar sangat. Yang tu. Macam ni gini. Macam gitu. The other way. Okey. So ada yang part koyak-koyak tu lah yang kita nak. Okey, ni yang koyak-koyak ni yang susah sikit. Kalau ada yang jenis yang pisang. Okey, so tepi ni kita buat macam ni. Ambil lidi Then kita selitkan macam ni. Sama juga tepi ni. Kita masukkan Masukkan, then ketepikan gini. Kau. Okey, I need one more. One more? Macam mana? Bukan. Nanti kejap. Kita nak boleh nak taruh ni bang. Lidikan benda ni dulu. Okey. So, kita taruh. Pokoknya kita tak nak terburai bila kita kukus. Kan? Jadi kita kena rapikan dengan lidi. Okey, lagi satu. Lagi satu. Macam stitch Dia macam actually tak begini pun boleh kan? Yalah, tak terburai. Gini pun boleh kan? Tak terburai. Tapi aku rasa macam risau kalau benda dia Sini watch saya dulu lah. Dengar tu Kak Su cakap watch saya dulu. Suara tu datang dia cakap. Itu adalah suara dari langit. Sebenarnya yang penting betul sempurna. Okey. Sebenarnya daun ni mesti disalai dulu jadi dia lembut. Lah. Okey. Okey, saya rasa ni quality lah. tutup lagi. Betul.
Saya tunjukkan dulu sebelum saya tutup lagi aurat dia ni. Tengok. Tengok. Jangan main-main. Okey, so sekarang kurang tinggi lah. Kenapa? Kejap. Dia tak boleh apa? Nak kunyapkan. Daun ni. Nak goseng. Mak. Aduh. Makin rabak. Boleh tak? Boleh, tak ada. Aku nak dia tinggi. Tengok. Dia tinggi sikit kan. Boleh. Tak payah fold. Nanti kita fold. Kita penitikan dulu ni. Alamak. Macam sembrono. Terlepas. Tak apa. Okey Macam buat jahitan pula. Tercuri. Okey. So, kita potong atas dia. Sebenarnya botok-botok ni tak banyak tulang cuma banyak lidi. banyak lidi. Alamak. Tengok. Macam. Ini sama standard orang ahli bukan asli, orang ahli. Ini amateur punya. Macam. Jom kita kukus dulu. So, kau nak cuba bungkus ke apa? Cuba dah dua. Nak aku buat lagi tak? Pasal apa? Tadi kita buat yang apa tu? Oh ya, awak punya yang tak nak cili padi. Saya nak cuba yang tanpa itu. Oh, nak bezakan. Okey, saya rasa tak boleh, dia nak kena. Aku macam dah faham. Okey. So, macam ni bila you pilih base dia, saya dapati base dia mesti besar. Okey? So ni besar. So bagus. Jadi kita selamat kita kau semua. Tak, dia boleh cover everything. So yang dalam ni kecil sikit. Then ada satu yang panjang nanti. Okey, you bawa ini. Okey. Kita siapkan tilam-tilam dan mantul-mantul. Okey, sekarang Linda akan tunjukkan macam mana nak potong bunga Ni lagi dua nak potong bunga lagi. Bunga kantan ni. Tunjukkan diorang potong. Kan? Dekat sini kan. Tak, potong sini dulu. Sini dulu. Sini. Sirung. Okey, then baru dipotong semua sekali gitu. Okey. Daun. Satu jenis saja. Okey, so sekarang kita nak cuba lagi. Nak daun lagi? I nak daun macam-macam. Semua macam sama ada. Ya. Sekejap. Kasih aku daun dan mesti cepat pembantu mesti pembantu pula. Basam. Sous chef mesti cepat Tak baik cakap isteri kita pembantu Okey, cantik, bagus. Ada lagi daun-daun lain ni nak ni yang sewaktu dengan dia. Daun ni tak payah. Tak apa. Daun hijau ada tadi. Itu tak payah. Okey. Itu belinjau Belinjau. Okey, ni banyak sangat ni. Nanti awak tak payah cili Tak, nanti nak bungkus. Okey, so tak payah banyak-banyak Okey, sekarang yang satu ni saya tak nak tahu cili pasal apa saya tak berapa tahan kan. Okey, so sekarang you taruh apa tu dia punya ni. 800. Macam rendang tau. Okey, macam ni kan. Okay. Alamak. Ke tangan belia Ni. Tengok tu. Happy aku tengok benda ni. Tambah lagi sikit, taruh lagi sikit. Alright, okey, bismillah. Tak payah cili taruh ni. Tak payah cili lah awak punya. Okey, cukup. Okey boleh Okey. Daun kunyit. Lupa aurat. Selalu gitu. Orang dah biasa lupa. Kita hanya manusia. Lupa macam lupa emas kesamaan Jangan lupa emas Ini tutup. Sekarang saya nak ambil lidi. Okey, cukup. Cantik insya-Allah kita boleh bungkus. Nampak? Okey Saya nak ambil pinggan besar sikit. Kita nak kukus 3 ni bagus ni, dia cover banyak ni. Wih, insya-Allah kita jadilah. Saya ambil kukusan saya taruh sini. Ya. So kita ada 3. Yang ini yang macam gini. Jadi ini tidak didari. Okey, mari kita masukkan. Okey, kita akan kukuskan selama 30 minit. Yeay.
okey. 30 Jadi minit kita time Jadi 30 minit kita akan siap. Sementara itu, okey. Sementara anda tunggu, kita ada satu lagi resipi daripada mak saya. Dia dah buat resepi opor nangka. Dan inilah cara membuat opor nangka warisan. Silakan. Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Okey, hari ni saya betul-betul gairah nak belajar masakan lama ni, masakan orang lama ni. Yang mana masak opor nangka. Opor nangka. Kita selalu makan tapi tak tahu macam mana nak masak. Itu dia. Opor nangka ni senang tak mak nak buat? Ini bahan utama nangka. Okey. Kita teruskan bahannya. Okey. Nangka, Cili bor. cili bor ni. Okey. Asam. Asam. Itu ketumbar jintan saya dah blender. Ni ketumbar ni. Ketumbar jintan dah sangar, blender. Sangar dan di blend itu. Dah itu bawang putih, cili merah, kerisik. Mak, kerisik ni saya tengok selalu ada dalam masakan lama. Memang ianya untuk menyedapkan kerisik ni. Okay. Kalau tak ada ini tak cukup syarat lah. Okey. Dia punya syarat-syarat. Okey. Ni garam sudah ya. Garam lagi? Kunyit, alia, lengkuas, bawang merah, daun limau purut, santan. Perkotak ini belacan. Ni powder Belacan bor ya. Belacan serbuk. Serbuk. Sorry. Ini gula kata orang Melayu, gula perang. Gula perak. Tadi ini semua kita potong. So yang ini kita belah dulu mak Belah dua Dah tu potong. Potong kecil-kecil lah. Oh, bau dia dah keluar. Ini potong halus sikit je sebab ini susah kalau di blender. Blender. Oh, potong halus. Lengkuas. Itu lengkuas. Ini lengkuas Saya tak tahu yang ni susah nak di blend. Ini titik aja. Ini potongnya. Potong macam gitu juga. Kasar lah. Potong Kalau banyak rempah lagi sedap. Itu dia. Itu yang baru saya nak cakap. Bila saya tengok orang lama masak, macam resipi-resipi lama, dia mesti nak ada banyak rempah mak. Jadi kan? Kalau satu orang nak untung takut rugi tak sedap. Kita hiris, masukkan dalam blender. Okey, semuanya sekali Cekur pun taruh. Jadi kamu boleh blend lah ni semua. Sekarang rempahnya dah siap mak? Dah siap. Jadi sekarang kita tinggal masukkan ni lah. Masukkan semua sekali Okey, jadi kita mula masak sekarang. Okey. Okey Bu, sekarang macam mana nak masak benda ni? Sekarang awak masukkan itu. Ni rempahnya dulu. Okey, rempah ni saya tengok ada ini mak. Ada macam kotak-kotak tu. Itu tiup ikan bilis. Pasal ikan bilis ni cuma sikit. Oh, mak taruh cube ikan bilis. Tuang semua. Semua sekali Itu cili bornya. Cili bornya? Satu sudu aja, satu sendok aja ya. Satu sendok ni je. Dah. Dah itu ketumbar jintan taruh 5 sudu makan. Tak payah sukat. Okey, dah jadi itu taruh kunyit. Kunyit. Okey. Semua sekali? Kunyit sikit aja, setengah sudu boleh. Setengah sudu. Nasib baik saya tak masukkan semua. So setengah sudu saja. Dah. Gini je? Dah. Okey. Itu kerisik. Kerisik satu inilah. 2 semua. 3-3. Oh, 3-3 Masya-Allah. Ni buat sedap ni mak. Keras lagi Ini lembut sikit. Dan yang ketiga Ni yang buat sedap kan mak? Oh, macam-macam rempah dah ada masuk kat dalam. Okey, lepas kerisik itu garam. Garam berapa banyak? Okey, mak macam mana mak ambil? Gitu je. Oh, okey. Dah tu santannya. Santan. Okey, santan ni 3 kotak. Nak taruh semua sekali? Semua. Oh, tengok tu. Punyalah best. Tu korek lah itu, bukan sayang. Korek. Korek tu yang sedap. Dah itu ratakan. Habis dia punya asam dia macam mana? Asam nanti kau dampuk. Baru taruh santan, taruh asam dengan gula.
Oh, okey. Ini saya biarkan dulu Dapuk nangkanya. Okey, jadi sekarang Sekarang boleh masukkan. sekarang nak masukkan. Nanti saya angkat, Mak. Okey. So, Masukkan saya semua. nak taruh nangka. Ha, Semua sekali Takut merecik lah, Mak. Mak. boleh. Kau kan? Kan dah kena baju. Dah tu kasih rata. Nanti taruh air lagi sikit Air. Berapa banyak, Mak? Saya kasih rata dulu. 1 gelas itu boleh. 1 gelas. Ini Mak. Kena masak 1 jam kan? Alah, nak kasih lebih air nanti dia tak Lebih air. Okey. Sekarang saya letak air. Kita letak air. Air. 2 Ha. 2. So letak serai. Daun 5 purut Dan ini lengkuas yang dah dititik. Okey, lepas kita dah ini, biarkan Dah tutup. 1 jam. So mak saya pesan jangan kasih bawah dia hangus. Dia mesti dikacau walaupun dia 1 jam. Okey, Bu. Sekarang macam mana nak buat yang ni? Taruh air asam. Air asam taruh di ramas. Taruh setengah boleh. Lagi sikit, sikit sangat. Kurang Lagi? Okey. Oh, gini buatnya. Dia masukkan, saya lupa, dia masukkan dia punya airnya saja kan? Bijinya jangan kan? Oh. Nak kena tapis ni. Saya masukkan Mak Bismillah. Gulanya berapa banyak, Mak? Taruhlah mana teh? Setengah? Taruh segini aja. Oh, sikit je lah. Agak-agak lah. Dah. Kacau dulu. Okey. Kurang manis boleh tambah. Wah, dia punya nangka Kasih dah rata. empuk, Mak. Dah lembik ni. Tak kurang kuah. Kuah dia okey Aku lah. rasa tak Takkan kurang banyak kuah sangat. lah. Ni dah bertabur ni dia punya nangkanya. Taruh lagi sikit lah kuah. Kau ambil air lagi sikit. Okay. Tengah ambil ini, air panas ni bagus. Taruh semua. Semua sekali? Oh, dah rata kau rasa. Apa rasanya? Mana rasa tak? Kurang manis lah. Kurang manis. Nak taruh lagi? Kurang manis? Dah, cukup. Betul? So tak payah letak lagi gula Kalau dah? dah di dah boleh angkat. Okey. Resepi orang lama betul saya tunggu masak tadi. Oh, ya, 1 1 jam, jam ni Masya pun Allah. hancur. Ya, dia hancur tapi dia empuk betul lah, Mak. Lembik ni. Lembut maksud saya. Tengok dia punya nangka dia. Kita makan dengan nasi kuning hari ni. Pasal apa, nasi putih pun boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mak. Dah lembut, Mak, dia punya nangka dan kuah dia. Saya sekarang baru faham kenapa Mak menggunakan kerisik. Pasal Itu menyedapkan. dia sedapkan sangat. Dia punya saya tak tahu dia punya opor dia dan dengan dia punya rempah dia semua jadikan dia macam rasa keunikan orang lama punya. Ni orang lama punya dia boleh buat. Mana rasa dia punya ni? Orang lama kan masaknya rempahnya sikit. Mak nak cuba? Simple aja. Mak cuba, Mak, dia punya nangka. Okey tak? Okey kan? Power. Saya rasa sekali lagi jemput makan lupa nak jemput. Bismillah. Ni kalau tak hancur makan besok baru sedap. Mak kejap, Mak. Apa? Panaskan makan besok Sini, baru sini. sedap. Oh, panas besok baru. Kalau Kenapa? orang dulu rewang kan ini. Dia tunggu 1 malam baru ini. Semalam masak, ini hari makan. Oh, gitu Sedap. Oh, Dia dah baru apa? saya tahu. Dah mesra dia punya rempah. Tu dia. Tu perkataan yang jarang kita dengar Rempah mesra dengan nangka dia. Tapi Bukan? mesti nak ada cekur. Cekur dia mesti ada lah. Kalau tak ada cekur dia tak sedap.
Tak bawa por. Dan saya juga melihat tadi yang bila kita dah buat rempah dia semua, dah satukan semua, itu dah senang. Tapi bila nak masak tu, nak agak-agak dia kurang, dia punya kuah ke kurang dengan air, itu yang kita tak pandai agak, Mak. Itu terasa dulu lah. Jadi apa tip Mak untuk pastikan kuahnya cair ke? Kasih lebih rempah lah. Bawang kasih lebih. Okey. Habis ikan bilis pun kasih lebih gitulah. Oh, okey, baru dia sedap Jadi krisik. Krisik tu menyedapkan. Betul. Tahu gula. Tak payah pakai jenang botol gula. Okey, bagi anda yang ingin menyokong buku resepi Kelentang-Kelentung Warisan, kita dah mulakan satu crowdfunding untuk pembikinan buku ini, Mak. Anda boleh bantu dan juga menyokong pembikinan resepi buku Kelentang-Kelentung Warisan. Pergi saja ke link ini. Kemudian anda boleh menyumbang, dan sekaligus bagi mereka yang menyumbang, kita akan berikan buku ini secara percuma. Dan sebahagian hasil kutipan ini kita akan berikan kepada madrasah dan juga sedekahkan kepada madrasah dan juga anak-anak yatim. Itulah niat ibu saya dan juga ibu Hasninda. Jadi sokong kita, jadi semua boleh dapat buku resepi yang kita kumpulkan masakan orang-orang lama, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Bu, terima kasih banyak kerana sama-sama sudi mengajar kita satu lagi resepi orang lama. Baik, terima kasih semua. Jangan lupa like and share. Okey, resepi orang lama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey, bye-bye. Hai, Assalamualaikum. Itu dia. Terima kasih, Mak, kerana masakan kita opor nangka dan menunjukkan bahawa masakan orang lama ni memang sebenarnya mudah untuk kita lakukan. Boleh, cuma dia ada tips-tips dia. Mak saya kata jangan kalau nak masak opor nangka tu mesti ada masa. Jadi kita lama sejam baru dia betul jadilah. Lembut. Baru lembut, dia empuk. Kalau tak dia keras lah. Dia keras lah. Jadi itu penting. Dan tadi Mak katakan tentang buku. Jadi bagi anda yang nak pre-order ataupun nak sokong pembikinan resepi Kelentang-Kelentung Warisan, sila ke link ini dan anda boleh sumbang dan anda akan dapat bukunya, insya-Allah. Dan kita ini adalah projek masyarakat untuk kita melestarikan resepi warisan. Sebenarnya macam opor tadi, kita bawa balik opor, you bawa balik daripada rumah mak. Anak-anak kita semua cakap, what's this? Dia tak tahu apa tu. Tak tahu. Nangka pun dia cakap apa nangka tu. What's in English? So it's good kalau kita boleh masak dan biarkan mereka rasa. Jadi mereka tahu dan tahu yang ia wujud. Dan sebab itulah kita nak bikinkan resepi book ini. Dan ini atas saranan anda sendiri. Dan ibu-ibu kita ni dan mereka yang menyumbangkan, kita sebenarnya nak memberikan sebahagian hasilnya kepada madrasah dan juga anak-anak yatim. Jadi kita sokong projek masyarakat ini. Okey, kita dah siap ni. Dah kukus ni 30 minit. Dah kukus ni. Sekarang kita nak buka yang kita dah marinate dan ada cili padi lah. Okey, saya ambil yang kita buat dulu. Cili padi. Semua ada cili padi sebenarnya, blender. Yang tadi? Yang you tak, maksudnya untuk garnishing. Oh, garnishing aja. Hiasan. Dia ni dah ready Jangan marah Kak Suana kalau tak jadi Tengok. Mesti jadi punya. Wah, lembut. Wah, best Saya cakap dia tak bertulang tapi berdidi. Tengok. Alamak, warna dia tengok. Oh, bau dia, masya-Allah. Bau dia dah jadi aroma daun-daun ulaman. Saya buka aurat sikit. Daun kunyit, bunga kantan. Alamak. Rempah ratus, jintan manis, jintan putih. Mana daun ada apa tu? Ada rempah ratus kari. Apa dia? Kantan. Mana bukan dia? bunga kantan. Oh, ni bunga daun pula. Kau dah buat aku confuse. Oh, ni dia. Wah. Jadi kita makan apa tahu. Linda, silakan Linda. Kita tepikan ni. Kepotong. Ini bahaya, nyaya je. Okey, tengok tu. Alamak, dah masak semua. Lembut sangat terus dia. Okey, you ambil dulu. Kita nak rasa. Tak payah suruh aku ambil. Aku memang nak ambil. Ikan is my favourite. Kenapa pecah-pecahkan kat situ? Letak kat situ. Macam tu. Okey. Bang makan juga. Okey, so saya pula ambil Bismillah. Daun kunyit, daun kesum, insya-Allah. Bau dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Power. Nak kena nasi putih. Power sangat. Makan gini, try. Tak pedas.
Dia punya cili padi dah resap semua okey, balance. Wah, sedap betul lah. Okey. Tak bedek you. Okey, ini betul tak bedek. Ini sedap betul. Betul-betul sedap. Dan ini yang kita perapkan juga dengan tadi yang santan semua. Ini yang ada santan, betul. Ya. So rasa dia macam inilah, sedapnya ya Allah. Sedap. Oh, melt in the mouth, man. Ini bang dah. Ni dia punya rempah dia boleh makan gitu-gitu ah. Memanglah. Rempah dia tengok ni. Tadi sebenarnya di rempah ni boleh makan gini-gini. Pun dah rasa baru kita masukkan dalam kukusan. Ya Allah, sedapnya. Alhamdulillah, syukur. So nice. Boleh buat lagi lah. Jadi memang confirm. Wah, syok lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, abadikan resipi ini. Like dan kongsi botok-botok kita ini. Dan berikan kepada mereka yang mungkin nak cuba. Ini masakan orang legend ni. Masakan orang lama. Saya pun rasa ini. Wah, best lah. Maksudnya sedapnya, dia sihat, dia kukus. Tak ada apa-apa lagi yang tak sihat tentang resepi ini. Boleh makan dengan nasi, tak payah lauk lain, memang perfect. Chef Kiss, saya kasih. I'm proud of us, Cik. Thank you Kak Suhana, terima kasih banyak kerana bantu kita hari ini. So resepi masuk ke dalam buku kita, insyaAllah. InsyaAllah kita masukkan dalam buku. Yes. Yeah. Okay, jadi sokong projek warisan kita. Dan minggu depan kita nak masak lagi ada 3 masakan warisan. Apa dia? Mak saya punya rendang. Okey, rendang daging lah. Saya. Ibu saya nak masak ayam masak merah bawang goreng. Ini special punya tau. Dia nak bawang goreng tu nak kena ramas dan sebagainya. Wah, best. Dan jemput pisang ni. Alamak. Okey, ini antik lah Ini masakan orang legend. Jemput pisang inilah yang membuat saya tak merayap. Saya telefon, saya bilang, "Mak, masak apa?" Jemput pisang. Terus balik rumah. So siapa? You cakap masa kat NS you telefon mak boleh buat tak? Jemput pisang nak balik kalau anak-anak suka merayap, buatlah jemput pisang. Okey. Tapi kita punya yang lembut, banyak pisang, tak banyak tepung, okey? Ini yang ori. Wah, sedap betul. Jadi jangan lupa bersama kita minggu depan dalam rancangan Kelentang Kelentung Warisan. Bye. Assalamualaikum.